Mungkinat, perkara yang mungkin sahaja. Adapun untuk kita kata Allah berkuasa mencipta anak, maka itu mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala dah nafi dah, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak sekali-kali beranak dan diperanakkan. Macam mana pula kita nak kata Allah Ta'ala ciptakan anak bagi dia? Itu mustahil. Jadi ta'alluq sifat kudrat ini hanya pada perkara mungkin, ya, dia takkan berlaku pada perkara wajib dan mustahil. Seperti kita kata wajib, Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wajib wujud. Boleh tak kita kata Allah Ta'ala dia dengan wajib wujud itu dia apa nama ni nak dengan kudrahnya dia nak meniadakan dia. Dengan kudrahnya dia tadi wajib wujud. Kan? Allah Ta'ala itu sifatnya wajibul wujud. Sifat yang pertama kita bincang tadi wujud, iaitu wajib ada. Allah Ta'ala wajib ada. Boleh tak kita kata dengan kudrah Allah, dengan kudrat Allah, dengan sifat Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala meniadakan dia sendiri? Boleh? Ini tak boleh. Sebab apa? Sebab ta'alluq sifat kudrat hanya pada perkara yang mustahil. Jadi jangan sampai kita ni bincang bab kudrat, kita duk ingat Allah Ta'ala kan berkuasa segala-gala lah. Betul berkuasa, tapi pada perkara yang mungkin, bukan pada perkara mustahil, bukan pada perkara wajib. Faham? Ada tak faham? Sebab benda ni berlaku dan ada perbahasan kalam dalam persoalan ini, dan para ulama kita jawab, ya, seperti tadilah, kalau Allah berkuasa, maka mengapa tidak dia juga berkuasa menciptakan anak, menciptakan bapa, ya, ada berlaku perbahasan. Dan perkara ini kita kata mustahil, sebab kudrat itu ta'alluq hanya pada masalah mungkin. Kemudian kita pergi yang seterusnya, mal muradu bil istiwa. Okey, ini perbahasan sifat, sebagai tambahan untuk kita lebih faham, ya, oleh tuan pengarang kita. Mal muradu bil istiwa, apa yang dimaksudkan dengan istiwa? Fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Perbahasan ni tadi dia nak lanjutkan lagi, terutama dalam masalah mukhalafatuhu lil hawadith, kan? Dalam masalah Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluk, ya. Jadi dia nak bagi kita ilmu tambahan, itu dia tambah lagi soalan-soalan dalam persoalan sifat 20 ni. Jadi dia kata apa yang dimaksudkan dengan istiwa, yang kita baca dalam Al-Quran, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, yang pada zahir ayat ni macam ada penyerupaan terhadap makhluk, kan? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang maha kuasa di atas arasnya beristiwa, kan? Ada setengah ulama seperti Al-Imam An-Nasafi dalam kitab Bahrul Kalam, Imam An-Nasafi, Bahrul Kalam, Imam An-Nasafi kalau tak silap saya, dia kata ayat yang mutasyabihat ni, macam kalimah tangannya, istiwa dan sebagainya, dibaca dalam bahasa Arab sebagaimana ia, dan tidak diterjemah dalam bahasa lain. Punyalah dia nak elakkan berlakunya tashbih. Sebab bila terjemah kod bahasa lain tu, dia macam dah nampak ada penyerupaan. Kalimah yad tadi, yadun tu dalam bahasa Melayu kalau terjemah jadi tangan dah. Sedangkan dalam bahasa Arab, yad tu dia ada membawa makna lain, bukan sahaja tangan tapi kudrah, kan? Begitu juga dengan istiwa. Kalau terjemah secara harfi, maka dia jadi bersemayam. Sedangkan istiwa juga ada makna yang lain. Jadi setengah ulama sampai terjemah pun dia tak bagi, kan? Kekalkan atas bahasa Arabnya untuk mengelakkan ada berlaku penyerupaan. Jadi apa jawab tuan pengarang kita rahimahullah? Dia kata al-muradu bihi istiwa'un yaliqu bi jalalir rahman. Yang dimaksudkan dengan istiwa dalam ayat ini ialah sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bi jalalir rahman, dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Fal istiwa'u ma'lum, istiwa itu maklum. Maklum makna diketahui dalam bahasa Arab, difahami, istiwa itu difahami. Wal kaifu majhulun, adapun kaif, bagaimana istiwa itu bila dia sandar kepada Allah, majhul, maka tak diketahui. Kalau sandar kepada sultan ke, sandar kepada raja ke, kita nampak lah, kan? Kalau raja sultan ni mesti dalam istana ada balai rong seri, kan? Itu kita nampak lah. Tapi bila sandar pada Allah, terus majhul, terus tak tahu, terus tak tahu. Wastiwa'uhu 'alal 'arsy, adapun istiwa'nya
di atas arash, laisa kastiwa'il insan, bukan seperti istiwanya manusia di atas safinah, seperti duduknya manusia di atas kapal, au zahri dabah, ataupun di atas haiwan tunggangan, di belakang penama kuda contoh, atau atas katil. Jadi tak boleh disamakan sama sekali. Faman tasawwara mithla zalika, siapa yang menggambarkan sedemikian itu, fahuwa mimman ghalaba alaihi alwahab, maka dia adalah orang yang orang yang diliputi pemikiran itu dengan andaian. Sebab dia mungkin dia terlampau mengandaikan sangat sifat itu dengan sifat makhluk. Okey, li'annahu syabbahal khaliq, kerana dia telah menyerupakan pencipta dengan yang dicipta. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ma'annahu qad sabata fil aqli, sebagaimana sedangkan telah pun sabit pada akal dan juga naqal, pada nas Quran sendiri juga, hadis sendiri juga, naqal. Seperti Quran dia sebut laisa kamitslihi syai'. Ni Allah Taala sebut dalam Quran dengan jelas, Allah Taala itu tidak menyerupai segala sesuatu pun. Fakama anna zatahu la tusyabihu zata syai'in, maka sebagaimana zat Allah Taala itu tidak menyerupai zat yang lain daripada kalangan makhluk, kadzalik ma yunsabu ilaihi subhanahu la yusyabihu syai'an mimma yunsabu ilaiha. Maka begitu jugalah bila sesuatu itu kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah ianya berbeza dengan apa yang dinisbahkan kepada makhluk. Kalau kita nisbahkan kepada Allah sesuatu, sudah tentulah penisbahan itu juga berbeza. Contoh kita kata, contohlah, ini contoh kita yang makhluk, walillahil masalul a'la. Kita kata tangan manusia, tangan manusia, tangan nisbah kepada manusia. Tangan kera, tangan monyet kan, tangan nisbah kepada monyet. Tangan yang nisbah kepada manusia dengan tangan yang nisbah kepada monyet, serupa ke tidak? Dah tentulah hal lain, sebab yang dinisbahkan itu zatnya lah lain. Manusia itu zatnya lain, monyet itu zatnya lain kan, dah tentulah tangannya, rupanya pun lain. Itu kalau sesama makhluk. Walillahil masalul a'la, maka Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah kan. Jadi apa yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla itu sudah tentulah ianya tidak sekali-kali menyerupai makhluk, sudah tentulah ianya berbeza dengan makhluk. Jadi itu jawapan yang diberikan oleh Al-Imam Malik rahimahullah kan. Dia tak bahas terus, dia serah terus kepada Allah Ta'ala, kama yaliqu bi jalalihi ta'ala, sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti ianya tidak seperti makhluk kan. Maksud kalimat okey, hal yudafu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala yadan au ainun au nahwu zalik. Kemudian saya nak habiskan sikit tuan-tuan. Adakah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti dua tangan ataupun ayun, kalau terjemahlah beberapa mata, mata-mata ayun au nahwu zalik, ataupun yang seumpama dengannya. Jawapannya, qad warada fil kitabil aziz, telah pun ada, telah warid dalam Al-Quranul Karim, idhafatul yad, penyandaran tangan kepada Allah dalam firman-Nya yadullahi fawqa aydihim, seperti yadullahi fawqa aydihim. Kalau terjemah harfi, tangan Allah di atas tangan mereka. Wal yadain, begitu juga dengan kalimah yadain, dua tangan, dalam firman Allah Ta'ala, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadain, wahai iblis, apa yang menegah kamu untuk kamu sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan yadai, dengan dua tangan. Kalau terjemah harfi, wal a'yun, dan juga beberapa mata, fi qaulihi ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan kamu sabarlah dengan hukum Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, sungguhnya kamu itu dalam bi a'yun, fa innaka bi a'yunina. Ini kalau para ulama ditakwilkan ayuni, dalam pemerhatian kami. Okey, tapi kalau harfi ayunina maknanya mata-mata kami, kalau harfi kan. Illa annahu la yajuzu ay yudhafa ilaihi illa ma adhafahu ila nafsihi fi kitabihil munazzal, fi kitabihil munzal, au adhafahu ilaihi nabihu al-mursal. Dia cuma nak kata bahawa kita hanya boleh sandarkan kepada Allah dengan apa yang Allah sandarkan pada dia.
Apa yang dia tak sandarkan, jangan kita main tambah-tambah sendiri, tak boleh. Kalau dia sandarkan, okey. Macam tadi ada dalil-dalilnya dia sandarkan, okeylah. Tapi kalau dia tak sandarkan, maka tak boleh sekali-kali ianya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah dekat sini dia jelaskan apa yang nak dimaksudkan. Contoh yang pertama tadi, mal muradu bil yadi huna, apa yang dimaksudkan dengan tangan di sini dalam ayat tadi. Contoh yadullahi fawqa aydihim. Jawapannya, al muradu bil yad huna ma'nan yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama makna dia ialah apa nama, maknan, satu makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan di sini, maksud al-yad di sini dalam ayat itu ialah satu makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika al-ayun. Demikian juga al-ayun, fa inna kulla ma yudafu ilaihi subhanahu wa ta'ala yakunu ghairu mumathilin lima yudafu ila syai'in minal makhluqat. Demikian juga yang disebut sebagai ayun, kalau terjemah harfi makna kata mata-mata, maka sesungguhnya setiap apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yakun ghairu mumathil, maka ianya mestilah tidak sama dengan apa yang disandarkan ila syai'in minal makhluqat, yang disandarkan kepada sesuatu di kalangan makhluknya. Maka sudah tentulah lain hakikatnya. Kalau sandar pada Allah dah tentu lain, yang sandar kepada makhluk yang seperti kita sedia maklum. Okey, wa man i'taqada anna lahu yadan kayadi syai'in minha, seperti dia kata kat sini, sesiapa yang beriktikad bahawa bagi Allah itu yadan tangan seperti tangan syai'in minha seperti tangan makhluk lah kita kata, au ainan kadzalik, ataupun mata sedemikian juga, mata yang sedia maklum oleh makhluk, fahuwa mimman ghalaba alaihi alwahab, maka dia ini orang yang apa nama, terkena penyakit waham, andaian. Dia buat andaian dia sendiri. Okey, iz syabbahallahu bi khalqihi, maka dia telah mentashbihkan Allah dengan makhluknya, wa huwa laisa kamitslihi syai', sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekali-kali menyerupai makhluk. Okey, jadi dekat sini bila kita bertemu dengan ayat-ayat yang seumpama ini, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kaedah yang digunakan oleh para ulama salaf. Diserahkan maknanya. Apa makna yad? Serah pada Allah taala. Apa makna ayun? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah nak bicara. Yang penting ia tidak seperti makhluk. Ya. Sebab dia idhafah kepada Allah, sebab penyandaran itu kepada Allah. Sedangkan Allah taala itu zatnya pun kita tidak mengetahui hakikatnya. Maka begitulah juga sifatnya, kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Ila man yunsabu ma zakartahu fi ma'na al-istiwa wal yadain wal ayun, kepada siapa yang kamu nisbahkan apa yang ma zakartahu, apa yang kamu sebut pada makna istiwa, tangan dan ayun ni tadi. Okey, yunsabu dzalika ila jumhur salaf, dinisbahkan yang demikian itu pada jumhur ulama salaf, kan? Makna kata itulah pegangan para ulama salaf secara jumhur, secara majoritinya. Sebab kalangan ulama salaf pun ada yang mentakwilkan, bukan semua main serah. Ada juga kalangan ulama salaf yang mentakwilkan, seperti Ibn Abbas. Wa ammal khalaf, adapun para ulama khalaf, maka kebanyakan mereka, majoriti mereka, yufassiruna al-istiwa, mereka mentafsirkan ataupun mentakwilkan istiwa itu dengan makna istila, menguasai. Wal yad, adapun tangan, dengan ni'mah ataupun qudrah, dengan makna kuasa ataupun nikmat. Yad itu, kalimah yad itu mereka takwilkan dengan makna ni'mah ataupun qudrah, dengan apa nama, sesuai dengan bahasa Arab. Wal a'yun, adapun kalimah a'yun yang secara harfiahnya makna di mata secara harfi, tapi itu tidak semesti makna yang sebenar dalam Quran itu, maka ditakwilkan dengan al-hifiz, iaitu pemeliharaan, war riayah, penjagaan. Wa dzalika litawahum min katsir minhum annaha in lam tu'awwal wa tusraf an zahiriha awhamat at-tashbih, sebab dibimbangi kalau sekiranya ia tidak ditakwil ataupun tidak ditukarkan maknanya yang zahir, yang zahir yang selalu dipaham oleh akal manusia biasa ni, kan, takut ianya boleh membawa kepada tashbih, boleh membawa kepada penyerupaan terhadap makhluk. Wa qad ittafaqal fariqan, sedangkan dua golongan, iaitu para ulama salaf dan khalaf, ulama salaf yang serahkan saja makna kepada Allah taala tadi, dan para ulama khalaf, para ulama khalaf yang mentakwilkan, kedua-duanya ini semuanya sepakat, okey,
annal musyabbih dhal, orang yang menyerupakan Allah Taala itu adalah sesat, ya. Bahkan kalau dia serupakan Allah Taala dengan makhluk dengan kalimah yang jelas boleh membawa pada kekufuran pun. Wa ghairuhum yaquluna innama tuhimut tashbih law lam yadul al-aql wan naqal ala tanzih. Dan selain mereka mengatakan bahawa tuhim tashbih ini membawa kepada tashbih ini kalau sekiranya lam yadul al-aqlu wan naqlu ala tanzih, akal dan juga naqal iaitu nas wahyu tidak menunjukkan kepada tanzih. Ini kalau sekiranya orang ni tadi dia tak memahami naqal, dia tak memahami ayat-ayat Al-Quran yang sebut laisa kamitslihi syai'. Lepas tu pada akal pun dia ni jenis, orang kata apa nama, jenis literalis sangat, tak guna akal semua. Dia terus tak terima, dia memang zahir sajalah. Contoh kalau kita kan banyak dalam bahasa Melayu ni kiasan. Kalau kita kata hidung tinggi, hidung tinggi ni bukan makna kata kita nak beritahu hidung dia tu tinggi. Kita nak kata dia tu sombong. Jadi bahasa kiasan pun banyak, dalam Quran pun banyak bahasa kiasan kan. Jadi dia langsung tak guna akal, dia duduk pakai ni. Jadi golongan yang seumpama inilah yang selalunya terjebak ke dalam tashbih. Yang bodoh sangatlah kita kata. Ayat Quran yang kata laisa kamitslihi syai' tu pun dia tak pakai, maknanya dia tak cuba usaha taufikkan, cuba selarikan ayat yang zahir nampak macam apa nama ada unsur-unsur penyerupaan dengan ayat yang menafikan Allah Taala serupa dengan makhluk. Dia tak cuba untuk selarikan, suaikan, dia tak cuba. Kemudian yang zahir-zahir tadi semua dia pakai literalis, makna secara zahir, tak cuba fikir sikit, tak usaha sikit. Golongan yang seumpama inilah selalunya yang terjebak kepada kepada tashbih, ya. Faman syabbaha famin nafsihi utiya, maka sesiapa yang mentashbihkan Allah Taala itu sebenarnya dia sendiri, bukan berdasarkan pada Quran, bukan berdasarkan kepada nas wahyu ke, ataupun bukan berdasarkan kepada apa nama ni akal, yang apa nama yang waras, ya. Tapi dia sendiri yang cari pasal kan, yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluk. Kaifa nusbitu syai'an thumma naqul, kena habiskan. Bagaimana kita mensabitkan sesuatu kemudian kita mengatakan al-kaif fihi majhulun. Hadza ghairu mustaghrab fa inna na'lamu anna nufusana, ini bukanlah suatu benda yang pelik kerana kita mengetahui bahawa diri kita ini muttasifah, bersifat dengan sifat seperti al-ilm, berilmu, wal qudrah, berkuasa, wal iradah, berkehendak, ma'anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadhihi sifat biha. Sedangkan kita tak mengetahui kaifiat bagaimana sifat-sifat itu berdiri kan. Bal inna nasma'u wa nubsir, bahkan kita mendengar, kita melihat, wala na'lam kaifiyata husulis sama' wal absar, kita sendiri pun tak tahu bagaimana kaifiah kita mendapat penglihatan dan pendengaran itu kan. Mana hakikatnya kalau ikut memang kita pun tak berapa jelas macam mana. Sebab hari ini ramai orang yang sihat wal afiat tiba-tiba mati kan. Walaupun matanya sihat, jantungnya sihat, tapi kerana roh tu ditarik, terus benda-benda yang sihat, yang segar, yang elok tu tak boleh guna. Tapi kalau dicabut mata tu, apa semua tu pergi letakkan pada orang yang masih ada roh, boleh guna. Jadi hakikat benda tu manusia tak, ya? Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui. Bal annana lan takallam, bahkan kita bercakap, wala na'lamu kaifa sadara minnal kalam, tapi kita pun tak tahu macam mana keluar daripada mulut kita ni kalam, ungkapan, perkataan macam mana dia keluar kita tak tahu kan. Ada orang dia pun ada peti suara macam kita, ada mulut, ada lidah, ada bibir elok apa semua, tapi dia tak boleh bercakap. Kita boleh bercakap. Fa inna ilmana syai'an, fa in alimna syai'an, kalau kita mengetahui sesuatu min zalika, daripada yang demikian, faqad ghabat anna asya', kita mungkin tak ketahui banyak perkara, wa mithla hadza la yusad, dan perkara ini banyak berlaku dalam kehidupan kita, tak terbilang. Fa idza kana hadza fima yudafu ilaina fa kaifa al-hal fima yudafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kalau ini disandarkan kepada kita pun banyak benda yang kita pun tak jelas kan, benda-benda sifat yang disandar pada kita yang kita sendiri pun tak jelas, apatah lagi benda yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi lah hakikat yang sebenarnya kita tidak sekali-kali mengetahuinya. Okey, kemudian yang terakhir, ayyul madhhabaini arjah, mana satu mazhab yang paling rajih, yang paling kuat dalam masalah ayat yang mutasyabihat ini? Maka jawabnya mazhabus salaf arjah, mazhab golongan salafus salih ini lebih kuat, lebih rajih, li'annahu aslam, kerana ianya lebih selamat, wa ahkam, dan lebih bijak kan. Wa amma madhhabul khalaf, adapun mazhab al khalaf, mazhab khalaf,
fa inna ma yasughul akhdhu bihi 'inda ad-darurah. Mazhab khalaf ini kita perlu mengambilnya ketika dalam keadaan darurah, keadaan ada keperluan. Wa dzalika fima idza khushiya 'ala ba'd an-nas illam yu'awwal lahum tilkal kalim ay yaqa'u fi mahawati at-tashbih. Demikian itu kerana kita bimbang setengah manusia kalau tidak ditakwilkan untuk mereka kalimah-kalimah tersebut yaqa'u fi mahawati at-tashbih. Mereka itu akan terjebak ke dalam perkara tashbih. Kita bimbang mereka itu terjebak ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa yu'awwal lahum dhalik, maka ditakwilkan untuk mereka yang demikian takwilan sa'iran fil lughah al-masyhurah, satu takwilan yang muktabar, yang sesuai dengan bahasa dan tidak bercanggah dengan nas Al-Quran dan juga nas hadis serta kaedah di dalam ilmu akidah. Jadi kedua-dua ini berjalan serentak. Kalau dalam mazhab Al-Asy'ariyah, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani sebut dalam matan Jauhar Tauhid, wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Dan setiap nas yang mutasyabihat ni tadi, yang pada zahir ada penyerupaan terhadap makhluk, awwilhu, dia kata kamu takwilkan dia ataupun kamu tafwidkan dia, mana kamu serahkan maksudnya kepada Allah Ta'ala. Warum tanziha, yang penting kamu tanzihkan Allah Azza wa Jalla. Kita nak sucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala sifat kekurangan, dan kita nak sabitkan bagi Allah hanya sifat-sifat yang sempurna sahaja. Jadi kedua kaedah ini digunakan oleh para ulama daripada dulu sampai hari ini. Cuma kalangan salaf mereka melebihkan kaedah tafwid, kebanyakan mereka tafwid tanpa menafikan segelintir salah juga mereka mentakwil. Di kalangan khalaf kebanyakan mereka mentakwil kerana keadaan semasa. Kalau zaman dulu tak apalah, kuat-kuat sangat iman kan. Tapi zaman kita hari ini orang suka bahas. Jadi perbahasan perlukan kepada penggunaan akliyat, perlu kepada penggunaan yang lebih luas lagi, untuk mengelakkan daripada berlakunya salah faham kalangan masyarakat yang kurang imannya dalam persoalan ketuhanan. Jadi para ulama pun mentakwilkan. Jadi kedua-dua ini diterima dalam akidah Islam kita, sama ada kalangan salaf ataupun kalangan para ulama khalaf. Jadi saya ingat itulah, kita ni nampaknya hanya habis dalam bab ketuhanan. Insya-Allah kita mungkin perlu pada waktu yang lain lah untuk kita sambung. Petang ni memang tak boleh lah kot. Semua ada urusan kot. Saya pun ada kenduri kahwin banyak ni. Cuti sekolah ni. Jadi insya-Allah kita carilah masa nanti bila kita nak sambung masuk pada beriman kepada malaikat dan seterusnya. Kalau boleh kita habiskan kitab kita ni, mungkin 2-3 pertemuan lagi agaknya. Jadi saya rasa setakat itulah. Kalau ada apa-apa persoalan silakan. Bismillah. Waalaikumsalam. Masukkan bumi dalam telur ayam. Kalau bagi Allah tidak mustahil, kalau bagi Allah tidak sekali-kali mustahil, apa yang mustahil untuk dia masukkan bumi ni dalam telur? Dia boleh buat. Tak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu semuanya mungkinat. Itu masuk dalam perkara yang harus. Ada lagi? Tentang masalah ayat yang mutasyabihat, ada yang mengatakan bahawa
kalangan para ulama salaf mereka mengisbatkan ayat-ayat tersebut, kemudian menafikan tasbih dan sebagainya lah, menafikan penyerupaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya dengan makhluk. Tapi awalnya mereka mengisbatkan. Dia begini, asalnya mazhabus salaf itu ialah mazhab at-tafwid. Di kalimah yang digunakan ialah kalimah at-tafwid. At-tafwid ni maknanya ialah penyerahan makna sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia antara dua sahaja, sama ada tafwid, kita serah makna kepada Allah, ataupun kita takwil dengan mencari makna yang sesuai. Kalau setengah ulama khalaf dia kata sebenarnya tafwid itu juga adalah takwil, tapi takwil yang ijmali. Sebab bila dia tengok zahir itu, dia kata zahir bukan maksud. Bila dia kata zahir bukan maksud, mana itu juga takwil. Tapi dia tak letakkan maknanya. Tapi yang ulama khalaf dia letak makna. Itu yang jadi takwil tu. Okey. Kalau kalangan salaf dulu dia kata zahir bukan makna. Bila dia kata zahir bukan makna, makna dia pun tahu ayat itu perlu ditakwilkan, tapi dia tak mahu letak makna. Dia serah je kepada Allah Taala. Allah Taala yang Maha mengetahui. Sebab kalau letak makna mungkin jadi salah, maka diserah. Tapi kalangan khalaf mereka letakkan makna yang sesuai. Faham tu? Okey. Jadi secara mudahnya dia sama ada tafwid ataupun takwil. Cuma kaedah tafwid di kalangan para ulama salaf itu yang menjadikan adanya pendekatan yang kadang-kadang berbeza. Terutama antara golongan Asy'ariyah dengan golongan Salafiyah, ataupun orang kita duk kata Wahhabi tu kan, yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu yang ada beza dalam mereka memahami cara tafwid di kalangan ulama salaf. Ini ada dibahaskan. Kalau kamu orang ngaji agama, dapatkan kitab Fatawa Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dapatkan kitab dia. Kitab Fatawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu dalam jilid yang keempat tu, dia ada bahas dalam bab-bab yang terawal tu tentang masalah ayat yang mutasyabihat. Perbahasan yang panjang dan sangat baik perbahasan dia. Dia kata kalangan para ulama salaf ini mereka memahami tafwid ni dalam bentuk tiga kaedah. Sebab dia tak selari, dia tak sama semua. Masing-masing ada perbezaan sikit sebanyak. Dia kata yang pertama ada yang melakukan tafwid secara at-tafwid al-kamil, secara menyeluruh. Memang tafwid terus, tak mau bahas, tak mau bincang. Ini seperti yang ditunjukkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Dia tak mau bahas kan? Terus dia serah pada Allah Ta'ala. Bahkan dia kata soalu anhu bid'ah, tanya-tanya pun itu bid'ah. Bahkan ada riwayat bahawa Imam Malik mengatakan bahawa ada orang tanya pula dia, apa yang kamu katakan dengan bid'ah tu? Dia kata ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa qudratihi wa ilmihi la yaskutuna amma sakata anhu salaf ataupun amma sakata anhu sahabah wa tabi'un. Dia kata ahlul bidah ialah mereka yang bercakap, yang berbahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentang ilmu Allah, kalam Allah, kudrah Allah, dan mereka tak berhenti atas apa yang para sahabat dan tabi'in berhenti. Mereka bahas. Mana nak kata ketegasan Imam Malik. Imam Malik dia tak bahas, dia tafwid, dia terus dia serah pada Allah Azza wa Jalla. Ini at-tafwid al-kamil. Bentuk yang ni ada. Bahkan Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari dalam ta'liq dia terhadap kitab Tabyin Kadhibil Muftari, yang ada menukilkan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dita'liq oleh Syekh Al-Kausari. Dia kata Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah dia berpegang kepada mazhab at-tafwid. Dia berpegang kepada mazhab at-tafwid, mana diserah apa sahaja yang ayat mutasyabihat tu diserah pada Allah Azza wa Jalla. Okey, itu bentuk yang pertama, disebut tafwid al-kamil. Ibnu Jauzi pun sebut begitu dalam kitab syubah, dafa' syubah tashbih. Tapi di sana kata Al-Qaradawi ada bentuk yang at-tafwid al-qarib ila al-itsbat, tafwid yang hampir kepada isbat. Yang jenis ini yang diambil oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Seperti ulama dia kata ulama salaf dia kata contoh yad, dia kata tangan bila kaif. Dia kata tanpa membagaimanakan.
Bermakna kata Ibn Taymiyah, kalau dia kata begitu makna dia sabitkan. Dia sabitkan, tapi selepas dia sabitkan tu, dia nafi. Bila kaif, tanpa membagaimanakan. Jadi kaedah ini pun ada digunakan oleh ulama salaf, atau disebut kama yaliqu bi jalalihi ta'ala, sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia sabit dulu. Dia sabit, kemudian dia kata sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ keluarnya mazhabul isbat, seperti yang dipegang oleh al-Imam Ibn Taymiyah. Tetapi memang tak dinafikan, para ulama Asy'ariyah tak bersetuju dengan kaedah itu. Bahkan al-Imam Ibn Taymiyah dia ada menggunakan lafaz yang tambahan. Bila disebut isbat di situ, dia kata isbat al-yad, contoh yad, dia kata yad al-haqiqi. Itu lebih menimbulkan lagi persengketaan dan sengitnya dia punya perselisihan itu. Sebab dia gunakan kalimah yad hakiki. Dia nak masuk yad hakiki itu ialah dia nak katanya bahawa sifat Allah Ta'ala itu hakiki, bukannya majazi. Kerana dalam mazhab al-Asy'ariyah kita mengambil makna kiasan daripada yad itu, kan, bukan makna zahirnya. Maka Imam Ibn Taymiyah dia kata yad hakiki, sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disandarkan, dia balikkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ ada ulama-ulama yang tidak bersetuju, terutamanya kalangan para ulama Asy'ariyah, kerana dibimbangi dengan kaedah pemahaman itu, dibimbangi muhib ila tasbih juga. Dibimbangi dengan kaedah itu boleh membawa kepada tasbih juga. Tapi bukan maksud al-Imam Ibn Taymiyah dan para pengikutnya nak tasbih, tidak. Tapi pendekatan itu dibimbangi membawa ke situ, ya. Itu disebut sebagai at-tafwid al-qarib ila al-isbat. Itu pun ada di kalangan para ulama salaf, dan itu cara al-Imam Ibn Taymiyah dia faham. Maka keluar kaedah dia, ya. Dan yang ketiga disebut sebagai al-isbat, disebut sebagai tafwid al-qarib ila ta'wil. Tafwid yang lebih hampir kepada takwil, kan. Yang lebih hampir kepada takwil ni seperti yang itulah yang dia kata waz-zahir ghairu murad, kan. Bila sebut kalimah ya, contoh az-zahir ghairu murad, iqra'uha kama ja'at, kamu baca sebagaimana dia datang, tapi zahirnya bukan dimaksudkan. Itu takwil sebenarnya. Bila dia kata zahir bukan dimaksudkan, bermakna dia takwil lah, cuma dia tak letakkan maksud tu. Itu seperti yang mana disebut oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, kan. Jadi Imam Nawawi dia faham cara ulama salaf begitu. Sebenarnya ulama salaf, dan ini yang dipegang oleh jumhur al-Asy'ariyah lah, sebenarnya ulama salaf juga mentakwilkan, tapi takwil secara ijmali, iaitu takwil secara umum, maknanya mereka tak bagi, mereka serah pada Allah. Sebab mereka kata zahir bukan maknanya. Zahir bukan maknanya. Makna zahir maknanya itu kita serah kepada Allah. Tapi dia tak letakkan makna. Cuma kalangan para ulama khalaf, mereka letakkan maknanya. Itu. Jadi disebut oleh Asy'ariyah dikatakan sebagai takwil ijmali. Dan itu juga sebenarnya adalah merupakan kaedah tafwid. Salah satu kaedah tafwid yang dipegang oleh para ulama salaf. Jadi ini timbulnya khilaf di kalangan kita pada hari ini, kan. Di kalangan yang kata salafi, di kalangan yang kata Asy'ariyah. Okey. Jadi kalau khilaf ini disengitkan, diasah, ditajamkan, maka silap hari bulan dia boleh membawa kepada kafir mengkafir. Sebab orang yang salah faham terhadap manhaj Ibn Taymiyah, contohnya dia sudah kata Ibn Taymiyah itu sudah menjadi musyabbih, kan. Jadi yang salah faham terhadap Asy'ariyah pula, kerana Asy'ariyah mentakwil, dan mereka menyangka bahawa bila Asy'ariyah mentakwil, seolah-olahnya Asy'ariyah telah mentaktil, telah menafikan sifat. Sebenarnya Asy'ariyah tidak menafikan sifat itu, tapi meletakkan makna yang sesuai dengan sifat itu. Jadi dia kata telah ta'til pula. Bila ta'til maknanya telah menafikan sifat. Jadi kalau dia faham begitu, Asy'ariyah pula yang jadi sesat. Ini yang masalah. Yang penting ialah kita sebagai tulabul ilm, kamu semua sebagai orang yang mengaji ilmu, kita kena memahami kesemua manhaj ini. Bahkan kesemuanya niatnya adalah untuk mentanzihkan, untuk menyucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala sifat makhluk, sifat kekurangan, dan bukan sekali-kali bertujuan untuk mentashbih ataupun menyerupakan Allah Azza wa Jalla. Yang masalahnya ialah kalangan pengikut kan tu, yang terlampau ta'assub sangat dengan dia punya pegangan dia rasa hak dia pegang ni saja betul, maka dia salahkan orang lain. Tak kira lah hak yang sebelah sini ataupun yang sebelah sana. Jadi bagi kita yang mengaji ni, kita mengatakan kedua-duanya tujuannya adalah untuk mentanzihkan Allah Azza wa Jalla, tapi yang penting kita memahami
bagaimana kaedah yang mereka gunakan. Kalau kita tak faham, itu yang menyebabkan mungkin kita akan menuduh perkara yang bukan-bukan terhadap mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi? Okey, satu lagi kot. Silakan. Kita tidak menafikan. Kita tidak menafikan. Memang di dalam Asy'ariyah mereka menafikan Allah Subhanahu Wa Taala ini menyerupai makhluk secara tafsili. Memang. Maknanya dia nafi. Allah Taala itu tidak ada tempat, tidak ada sudut, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak. Memang begitu. Dia detail. Okey? Sebab dia nak bagi jelas bahawa Allah Azza wa Jalla itu tidak menyerupai makhluk. Cumanya kita kena fahamlah, kan? Adakah kita nak jadikan itu sebagai satu-satunya prinsip dalam persoalan akidah, kan? Sedangkan persoalan akidah itu sangat luas perbahasan dia, sangat luas perbahasan tentang soal akidah. Dan kalau kita terlampau mendetailkan sangat atau memfokuskan hanya pada satu sudut, sedangkan banyak lagi persoalan dalam masyarakat yang berlaku, terutamanya dalam masalah khurafat, tahayul yang bersabit dengan masalah perkara-perkara syirik yang masih ada dilakukan oleh kalangan masyarakat kita. Itu tak akan menyelesaikan masalah kalau kita mengajar hanya kepada dia tentang masalah Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tapi dalam masa yang sama, kan, dia mendatangi tok bomoh, dia pergi jumpa dengan tok dukun, kan, dia buat benda-benda syirik yang jelas kesyirikannya, bukan masalah-masalah khilaf seperti tauhid, tidak, tapi masalah yang jelas kesyirikannya. Dia pergi ke kubur keramat dekat Pulau Besar contoh, kan, tempat orang membuang dipanggil apa tu, dia ada dia punya ni tempat dia memohon hajat. Dia tulis hajat dia buang dekat kubur-kubur keramat, kononnya untuk menunaikan hajat dia. Jadi benda ini lebih penting lagi dalam masyarakat kita. Dan masalahnya pluralism lagi, masalah sekularism lagi, liberalism lagi, semua ni bersangkut dengan soal akidah. Dan tak boleh selesai dengan hanya prinsip Allah itu wujud tanpa tempat. Tak selesai, kan? Jadi perbahasannya masih luas. Jadi ada perkara-perkara lain yang sepatutnya kita juga fokuskan dalam persoalan akidah. Bukan hanya kita menentukan persoalan Allah Ta'ala ini tidak menyerupai makhluk. Yang tu memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa Allah Ta'ala tidak sekali-kali menyerupai makhluk. Cuma kaedahnya sama ada kita nak secara perinci, tafsili, wa imma kita nak secara umum. Itu saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada ya? Okey, ada ke? Silakan. Tadi ada kertas ni saya lupa. Silakan. Kita kena tanya dia balik, di mana bukti dan dalil yang mengatakan ia berasal daripada situ. Ini masalah disiplin ilmu saja. Kalau kita nak kaitkan dengan gerik yang zaman kita hari ni, kita buat susun ilmu akidah apa semua ni jadi susun, kan? Kita ada ilmu balaghah, ilmu nahwu, semua ni tak ada belaka zaman Rasulullah SAW dulu. Bukan kata ilmu sifat 20, kan? Ilmu akidah yang orang duk susun sekarang ni, hatta yang Al-Imam Ibn Taymiyah duk buat tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat itu, bermula pada zaman Imam Ibn Taymiyah. Mungkin istilah tu sudah ada dipakai, tapi secara perinciannya pada zaman Ibn Taymiyah dalam kurun 7 ke 8, kan? Jadi ini hanya sekadar disiplin ilmu yang disusun. Jadi ni masalah ketaksuban lah ni, kan? Kadang dia tak suka sangat dengan manhaj yang ni, jadi dia buatlah macam-macam tuduhan. Ini tak sepatutnya berlaku lah, kan? Masalah disiplin ilmu ni memang datang mutaakhir. Bukan kata sifat 20, ilmu-ilmu lain pun semua datang mutaakhir. Ulama susun kemudian, ya. Okey. Jadi yang soalan daripada wanita ke ni bertulis ni,
Assalamualaikum. Apakah khilaf yang berlaku pada firqah seperti Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya pada sudut akidah atau apa ni, syariah? Begitu juga dengan aliran Wahabi, adakah dipersisihkan pada perkara usul ataupun furu'? Okey. Tentang masalah yang disebut sebagai firaq Islamiyah, perbezaan kita dengan firaq Islamiyah ni ialah pada perbezaan akidah. Yang Rasulullah kata sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku dia berpecah pada 73 golongan, kulluhum finnar. Bila Rasulullah dia kata kulluhum finnar, maka itu berkait dengan soal akidah. Semuanya berada di dalam neraka illa wahidah, melainkan satu. Ditanya kepada Rasulullah siapa yang satu itu, kata Rasulullah al-jamaah. Sebagai riwayat kata Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Jadi al-Imam al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kitab yang ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid tebal, ya. Kitab itu dikarang hanya untuk menjelaskan siapa itu kumpulan-kumpulan pecahan Islam yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Rasulullah dia kata apa nama, umatku, maknanya orang Islam berpecah kepada 73 golongan. Tapi perpecahan itu melibatkan soal akidah sehingga membawa mereka ini ke neraka. Yang selamat satu sahaja, kan? Yang selamat satu sahaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang mengikut manhaj dia lah, al-jamaah. Sehingga keluarnya istilah ahlus sunnah wal jamaah yang telah diguna pakai pada zaman sahabat lagi. Ibn Abbas pernah sebut ahlus sunnah wal jamaah dalam tafsir dia. Okey. Jadi perbezaan antara kita dengan kumpulan-kumpulan pecahan Islam seperti Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, itu semuanya perbezaan yang melibatkan soal akidah. Sehingga mereka itu kita katakan sebagai ahlul ahwa'i wal bid'ah, golongan yang mengikut hawa nafsu dan bid'ah. Mereka itu dikenali sebagai golongan yang mengikut hawa nafsu dan bid'ah. Cuma kalau kita nak sebut keluar ke ataupun tak keluar daripada Islam, itu ada perbahasan kalangan ulama lah. Tengok kepada bid'ah dia tu mukafirah ke tidak mukafirah, ya. Tapi kok mana pun dia tetap melibatkan soal akidah, maka dia sangat-sangat tercela. Okey. Tentang masalah kita dengan Wahabi ni bagaimana? Adakah perselisihan dalam masalah usul ataupun furu'? Kita mengatakan secara umum perbezaan kita dengan mereka masih dalam persoalan furu'. Masalah usul perlu perbincangan kepada orang yang ahli. Kalau tak ahli, dia akan jadi macam masalah usul. Dia boleh pergi kepada masalah seolah-olahnya mereka ini dah termasuk dalam golongan yang musyabbihah, mujassimah, kafir, keluar dari Islam. Itu kita bimbang kalau kita memperlecehkan, kita tak mendalami apa yang mereka faham, kita buat tuduhan yang melampau sehingga boleh menyebabkan kita mengeluarkan mereka itu daripada Islam, bukan daripada ahli sunnah, daripada Islam. Okey. Itu sebabnya kita dengan Wahabi ini kita masih mengatakan bahawa mereka ini dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah, dari sudut mereka itu berpegang kepada sumber yang sama, pegang pada Quran, sunnah, ijma', qiyas semua. Okey. Tapi dari sudut mereka itu banyak menimbulkan masalah-masalah khilafiyah, terutama dalam persoalan-persoalan yang rigid, benda-benda yang kita kata bukannya masalah akidah, mereka kaitkan dengan akidah. Macam tawassul, kita kata bukan akidah, tapi rigidnya mereka itu, mereka kata tak, benda itu juga masalah akidah. Masalah tabarruk, kita kata tak ada masalah mengambil keberkatan, tapi mereka itu melampau-lampau sangat sampai tabarruk pun tak boleh juga, kan? Cuma persoalan kita ialah contoh kalau rambut Nabi, betul tak rambut Nabi? Itu yang kita persoalkan. Tapi kalau rambut Nabi sungguh-sungguh nak tabarruk, memang boleh, tak ada masalah. Dia tidak pergi kepada syirik. Tapi golongan yang ketat sangat ni sampai dia kata syirik. Benda-benda inilah yang kita tangani. Masalah dia mempertikaikan, berpegang kepada mazhab, ini kita tangani. Masalah talqin, masalah tahlil, yang ni kita tangani. Masalah-masalah yang mereka anggap benda itu seperti prinsip, kalau buat maka jadi bid'ah, ini yang masalah. Okey. Dan ini pun berlaku bukan kata kepada semua Wahabi. Kadang tu Wahabi yang ekstrim, ada yang sederhana yang tak ada masalah, boleh bergaul, boleh menerima perbezaan pandangan. Dan yang ada di Saudi sekarang ni pun mereka dah semakin terbuka. Dalam majma' fiqh Islami itu macam-macam mazhab ada, mereka boleh terima pandangan mazhab lain, tak ada masalah. Kadang-kadang berlaku di kalangan yang bawah-bawah ni, kan, yang baru mengaji setahun jagung, rasa hak ni lah sunnah, hak yang lain bukan sunnah belaka, maka yang bukan sunnah dibid'ahkan. Ini yang kita hadapi, ya. Tapi kita tidak sekali-kali dengan mudah nak mengeluarkan mereka daripada al-sunnah. Sebab Syekh
Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan sekolah pemikiran Islam dalam masalah akidah hari ini terbahagi kepada 3, Asy'ariyah, Maturidiyah dan satu lagi Salafiyah kan. Itu seperti yang ada di Saudi. Dia nak buat di tempat dia nak sebar, silakan, tapi di Malaysia kita sekat lah. Penyebaran itu disekat oleh pihak kerajaan kerana dibimbangi berlakunya pertembungan. Kalau dia nak buat di tempat dia tu, kita nak buat macam mana, itu terserahlah kan. Tapi kalau nak disebar, sedangkan kita di sini berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, kalau cuba dibawa, itu dia akan jadi pertembungan kan. Itu yang ditangani lah oleh pihak kerajaan sekarang. Okey, yang kedua ialah isu terkini bagaimana untuk menangkis golongan yang mempertahankan kebebasan beragama pada umur 18. Ke atas yang tercatat dalam perlembagaan, seorang bebas menukar agamanya daripada Islam kepada selainnya, wal a'yadzubillah, pada umur. Ini masalah orang yang murtad lah ni, keluar daripada Islam. Masalah ni perlu kepada 2 perkara lah. Yang pertama masalah undang-undang kan. Kita di Malaysia ni tak ada lagi undang-undang murtad kan, belum ada lagi. Cuma kita ada enakmen jenayah syariah, dan dalam enakmen jenayah syariah tu memang langsung tak sebut. Dan perlembagaan kita setakat ni memang menyatakan orang Melayu mesti Islam. Itu sajalah kita duk pegang untuk kawal orang ni dia tak murtad. Jadi yang penting ialah kita perlu pada undang-undang. Nakkan undang-undang ni kita kena ada kena lantik, kena cari orang yang nakkan undang-undang murtad tu lah kan. Siapa yang nak undang-undang murtad tu, itu bukan kita, itu pemimpin-pemimpin yang duduk dalam parlimen, duduk dalam DUN kan, di negeri. Itu dah melibatkan politik. Kita kena tengok lah, kena cerdik lah dalam membaca politik kan. Itu satu. Yang kedua ialah alim ulama kan, perlu memainkan peranan untuk memberi kefahaman yang sahih tentang akidah terhadap masyarakat. Itu saja, tak ada cara lain dah. Undang-undang, yang keduanya ialah ilmu. InsyaAllah kalau duanya berjalan selari, kita akan dapat selamatkan umat kita daripada murtad. Jadi saya rasa setakat itulah yang kita dapat bersama pada hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung lagi pengajian kita ni. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Hakikat segala-galanya daripada Allah SWT. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.